Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Kuching City, yang mana Sabah menang 4-3 pada perlawanan ni. Untuk perlawanan ni memang sangat menarik sebenarnya, daripada 3-1 berjaya untuk menyamakan kedudukan 3 sama, dan Sabah menjaringkan gol kemenangan pada minit-minit akhir perlawanan. So siapa tak tengok game ni memang agak merugikan lah. Sebab apa? Sebab game ni memang marvelous, bombastic, memang shock untuk ditonton lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ni? Perkara positif yang saya suka adalah tentang import baru mereka yang bernama Raymond, yang mana boleh saya katakan Raymond Machado bermain dengan sangat cemerlang sebagai pemain yang beraksi di posisi nombor 9. Apa perkara yang saya suka tentang Raymond ni? Ada perkara pertama yang saya suka tentang dia adalah dari segi positioning. Apa yang boleh dikatakan sebagai seorang striker, positioning adalah satu benda yang memang perlu dijaga untuk sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat untuk menjaringkan gol. Dan kita boleh nampak lah banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Raymond berjaya berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola daripada pemain-pemain di bahagian wide area ataupun secara direct daripada bawah. Sebagai contoh, kita boleh nampak yang percubaan pertama dari Raymond adalah apabila beliau mendapat hantaran daripada bahagian bawah melalui hantaran jauh Gabriel Perez terus kepada Raymond. Raymond ada ruang, dia dapat bola, dia beat pertahanan, dan dia ada ruang, dia melakukan percubaan. Itu adalah salah satu ciri-ciri striker, yang mana dia pandai untuk mencari ruang, berada dalam kedudukan yang tepat, boleh kontrol ball, dan ada ruang dia melepaskan percubaan. Tetapi sayang, first shot dia tak menjaringkan gol. Tetapi gerakan yang kedua, kita boleh nampak gerakan beliau bersama dengan Sadi Ramdani berjaya untuk create satu gol yang dijaringkan melalui tandukan. So benda tu positif. Sebab apa? Sebab Raymond ni typical gameplay yang sangat-sangat menarik, sebab in and out of position ketika dalam kawalan ataupun ketika Sabah pegang bola ataupun ketika Sabah hilang bola, dia rajin untuk bergerak. Jadi boleh dikatakan work rate dia tinggi. Kita boleh nampak juga yang mana Raymond ni rajin untuk melakukan pressing, yang mana dia berjaya untuk melakukan beberapa kali pressing untuk mendapatkan bola di kaki pemain Kuching City. Bahkan dia ada satu melakukan pressing ke atas goalkeeper Syaiful Wazizi, yang mana hampir menjaringkan gol untuk pasukan Sabah lah. Tetapi nasib baik Syaiful dia recovery bagus ya, and so nasib baik lah. Kalau tak, mungkin Raymond boleh menjaringkan gol pertama dia lebih awal lah. Tetapi in and out position memang Raymond ni bagus. Dia melakukan pressure, dia berjaya untuk meletakkan diri di tempat yang betul. Dia punya gameplay memang secara teamwork memang bagus. Dia boleh open game, dia boleh create game, and dia banyak drop deeper untuk dapatkan bola, dan dia create space kepada winger. So benda tu positif. Jadi boleh saya katakan Raymond adalah jalan penyelesaian yang Sabah cari selama-selama ni untuk seorang striker, dan Raymond adalah jawapannya. So benda tu memang positif. Finishing dia pun bagus. Dia agak tenang, dia bola kaki dia tenang, dia pandai untuk timing yang tepat. So benda tu bagus untuk Sabah. Yang tu yang pertama. Tapi ini untuk game lawan Kuching lah. Untuk game yang next nanti kita tengok adakah dia boleh kekal konsisten ataupun tak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah adalah Stuart Wilkin ataupun bahagian tengah gandingan Gary Steven Robert dan juga Irfan Fazail bersama dengan Stuart Wilkin, yang mana Sabah bermain dalam sistem double pivot, iaitu Gary dan juga Irfan bermain di posisi double pivot, yang mana memberikan kebebasan kepada Stuart Wilkin untuk bertindak sebagai number 10 punya player ataupun lebih kepada link up punya player. Jadi untuk game ni memang in term of attacking mereka lebih memberi kebebasan bagi Stuart Wilkin membantu bahagian hadapan. Gary dan juga Irfan Fazail lebih kepada untuk backup kepada bahagian bertahan, dan juga lebih bertindak as a ball progressor, dan juga untuk connect antara midfield department ke attacking department lah. Jadi kebebasan yang diberikan kepada Stuart Wilkin telah membantu beliau untuk bertindak dan juga untuk keluarkan dia punya potential as a offensive minded punya player untuk lebih positif ke bahagian hadapan. Dan hasilnya kita boleh nampak lah, dia berjaya untuk menjaringkan satu gol dari luar kotak penalti. Gol yang sangat marvelous, superb, memang direct terus ke arah gawang Kuching City. Memang kita boleh katakan antara kekuatan Sabah adalah 3 player ni, dan dalam sistem double pivot mereka menstabilkan kedudukan di bahagian tengah in term of defending dan juga attacking, dan kebebasan diberikan kepada Stuart Wilkin untuk lebih menyerang. Jadi kita boleh nampak lah, sekiranya ada Gary mereka punya defend bagus, tetapi sekiranya tiada Gary, apa yang terjadi? Defend ataupun bahagian tengah pasukan Sabah boleh dikatakan agak loose, agak kosong, dan mudah di counter dan mudah
mudah untuk dipenetrate oleh pemain pasukan Kuching City. Sebagai contoh, bila Gary dikeluarkan di second half, dibawa masuk Pak Tesu, memang kita boleh nampak kelompongan di bahagian tengah untuk bertahan memang nampak yang ketara. Jadi Kuching City memanfaatkan ketiadaan Gary Steven Robert di second half untuk menyamakan kedudukan 3 sama dan untuk exploit ruang kosong yang ada ditinggalkan oleh bahagian tengah tu apabila Sabah melakukan serangan. So dah hilang kestabilan in term of defending and by attacking tu, menyebabkan Sabah punya defend ataupun bahagian tengah memang lompong, terutamanya di zone number 5 dalam padang. So benda tu Sabah kena Datuk Ong Kim Swee kena perhati betul-betul lah. Sebab apa? Sebab kalau nak bawa keluar Gary, dia perlu pastikan ada seorang lagi player yang boleh untuk bertindak as a defensive duty ataupun player yang boleh buat defensive duty yang sama seperti mana Gary buat ketika beliau ada di atas padang. Kalau tak, benda tu akan merugikan. Sebab apa? Momentum di bahagian tengah akan hilang satu, iaitu dari segi untuk backup kepada bahagian pertahanan. Itu yang kedua yang boleh saya katakan untuk pasukan Sabah. Yang ketiga, apa yang kita boleh katakan tentang pasukan Sabah ni, combination play antara Sadil dan juga Rizal. Mereka belah kanan ni memang kita tak payah nak cerita lah, memang dah superb lah belah kanan ni. Cumanya corak permainan yang ditampilkan oleh Sadil pada perlawanan ni memang efektif. Satu, daripada segi goal scoring, dia score free kick lawa. Lagi satu, daripada segi setup, yang memang setup dia lawa, yang mana dia boleh set up the goal memang sangat superb. Apa yang special tentang Sadil Ramdhani ni, dia bukan hanya berkesan ataupun efektif dengan penggunaan di bahagian wide area sahaja, tetapi dia sebenarnya efektif apabila dia inverted masuk ke half space ataupun lebih kepada central area untuk bertindak as a number 9. So apabila dia cut in masuk lebih ke tengah, benda tu pun memberi influence yang bagus kepada corak serangan pasukan Sabah untuk create lebih banyak variety of attacking. Tetapi apabila dia masuk ke bahagian tengah, apa yang boleh diberikan perhatian adalah tentang Rizal Ghazali yang akan sentiasa cover up tempat bahagian wide area untuk memastikan di kawasan tersebut Sabah tidak akan kehilangan player ataupun akan sentiasa ada orang yang cover tempat di bahagian kanan sekiranya Sadil move forward ataupun move lebih narrow ke bahagian tengah. So kedua-dua player ni saling melengkapi antara satu sama lain lah. Jadi kita boleh nampak lah, kalau Sadil beraksi dengan player lain yang menggantikan Rizal, kemungkinan efektif ataupun kadar kebesanan tu mungkin tak menjadi sangat. Tetapi sekiranya duo Rizal dan juga Sadil ni masih lagi berada di bahagian kanan, insya-Allah Sabah punya bahagian kanan akan lebih banyak variation of attacking, dan in term of cover up defense pun mungkin boleh jadi lebih bagus lah. Jadi benda tu Sabah kita boleh puji di bahagian kanan. Di bahagian kiri, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah adalah tentang Ko, yang mana untuk game ni Ko yang banyak buat kerja daripada segi bertahan dan juga menyerang. Sebab apa? Sebab waktu first half Sifuentes ataupun Sifu boleh dikatakan beraksi di bawah Bilopa. Dia belum mendapat rentak untuk bermain dalam sistem taktikal yang diterapkan oleh Datuk Ong Kim Swee, yang mana kita boleh nampak yang Ko banyak cover up bahagian wide area dan bermain lebih ofensif ke bahagian depan, dan Sifu cuba untuk inverted masuk ke bahagian tengah untuk backup kepada Raymond. Tapi masalahnya corak permainan Sifu masih lagi belum sesuai daripada segi team play untuk menyesuaikan diri dengan player-player yang lain, yang mana boleh dikatakan Sifu banyak isolated dan Sifu tak boleh nak link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian attacking. So Sifu dikeluarkan di second half digantikan dengan Fahan Roslan. Barulah kita nampak yang bahagian kiri pasukan Sabah lebih dominan dan lebih hidup lah di second half. Dan untuk Sabah di bahagian defense department, in term of build up play, mereka tak ada masalah untuk supply long ball, untuk create ball progression ke bahagian midfield department dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi in term of transisi, mereka perlukan lebih awareness ataupun kepekaan di dalam padang daripada segi orang kata apa, ruang yang diberikan kepada pihak lawan. Mereka perlu lebih compact, mereka perlu lebih konsisten, dan mereka punya communication perlu lebih bagus, dan transisi sekiranya mereka di counter, mereka perlu lebih cepat. Sebab apa? Sebab Gabriel Perez dan Dominic Tan banyak memberi ruang. So boleh dikatakan benda yang paling bermasalah kepada Sabah sekarang apabila tak ada seorang player yang boleh buat defensive duty untuk midfield dan juga untuk pertahanan dalam transisi ketika menyerang ke bertahan, mereka agak kurang dan banyak ruang-ruang kosong yang diberikan berjaya untuk dimanfaatkan oleh pemain Kuching City. Jadi mereka perlu perbaiki benda tu lah. Dan kalau boleh untuk bahagian tengah pun mereka perlu create lagi banyak creativity untuk memberi support kepada Raymond. Sebab semalam Raymond yang banyak buat game, so boleh dikatakan Raymond antara player yang create the game. So Raymond layak menang man of the match lah semalam. And so kalau ada orang yang boleh backup Raymond untuk create ataupun lorong bola yang lebih lawa kepada Raymond, mungkin
Raymond boleh fokus untuk lebih kepada jaringkan gol dan lebih kepada untuk berada stay high daripada dia drop deeper untuk menjadi create game untuk pasukan Sabah. Itu untuk pasukan Sabah. Jadi secara kesimpulannya, Sabah mereka sedang dalam proses untuk mendapatkan chemistry dan sedang dalam proses transisi dengan perubahan beberapa player, dan saya harapkan next game Sabah akan jadi marvelous, super kan untuk Sabah. Untuk Kuching City, game ni sebenarnya Kuching City bermain awal-awal itu nampak macam agak kurang, tetapi bila masuk second half, pertukaran yang dilakukan oleh Irfan Bhakti adalah pertukaran yang sangat-sangat mantap, terutamanya apabila dia bawa masuk Diogo Baggio. Apabila dia bawa masuk Diogo Baggio tu, saya boleh katakan he is a young talent yang akan menyinar dalam saingan Liga Super satu hari nanti. Dia punya vision, dia buat hantaran kepada Kamara yang mana between the defense ataupun dalam ruang yang kosong, dia buat through memang sangat-sangat bagus. Dia punya passing accuracy pun bagus. Dia adalah player yang sangat bijak so boleh saya katakan untuk Diogo Baggio so saya mengharapkan Diogo Baggio ni didapat peluang yang lebih banyak untuk membuktikan diri dia bagi pasukan Kuching City. Memang satu pertukaran yang sangat bagus di bahagian attacking pasukan Kuching City dengan membawa masuk Diogo. Dan untuk Abu Kamara, apa yang kita boleh katakan, dia punya ketenangan apabila dia membuat larian between the two defense, yang mana dia buat larian di antara celah-celah pertahanan, dan dia sangat bagus. Saya memang boleh puji Abu Kamara. Dia punya finishing memang bagus, dia sangat kompos, dia punya physical bagus, dan dia agak tenang untuk menewaskan pemain pertahanan dan juga goalkeeper pasukan Sabah iaitu Khairul Fahmi Cik Mat. So benda tu memang positifly kita boleh katakan. Di bahagian midfield, mungkin pasukan Kuching City boleh perbaiki, defense boleh perbaiki untuk mereka tak buat orang kata apa, simple error, simple mistake. Contohnya lambat release ball bila kena pressure, hilang bola elakkan daripada buat simple mistake, miscommunicate dan sebagainya, bagi ruang kepada pertahanan ataupun attacking pasukan Sabah untuk exploit so mereka boleh perbaiki lagi Tapi dah nampak yang gameplay Kuching City ni akan menjadi gameplay yang agak menarik sekiranya mereka teruskan momentum seperti ini. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.